Saya ingin melihat sekurang-kurangnya 55% lepasan SPM melanjutkan pengajian dalam program Tibet menjelang tahun 2025 seperti yang ditetapkan dalam RMK ke-12. Matlamat kita senada iaitu untuk melahirkan graduan TVET yang berkualiti, dan aspirasi bersama kita adalah untuk membangunkan modal insan berkemahiran tinggi. Atas kepercayaan yang diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengorak langkah dengan menggerakkan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET dengan lebih kehadapan. Dengan misi untuk memastikan TVET tidak lagi dijadikan pilihan kedua, KPT giat menjalankan usaha dalam menyumbang tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang pembangunan sekaligus mendorong kemajuan negara. Menurut alumni TVET dari Politeknik Kota Kinabalu PKK, Muhammad Ihsan Sutarso, apa yang dipelajari beliau di TVET sangat membantu dalam menjalankan perniagaan beliau. Ujarnya, silibus yang ditawarkan mencakupi dua asas penting dalam pekerjaan, iaitu pengetahuan dan kemahiran teknikal. Kami belajar dulu di Politeknik, apa yang kita belajar, contohnya kita belajar pasal perakaunan. Dalam perakaunan, perkara antara asas perakaunan adalah entiti berasingan. So, perkara itu yang saya amalkan di dalam perniagaan. So, apa-apa pendapatan perniagaan adalah perniagaan, saya tidak boleh kacau. Begitu juga contoh dalam waktu pembelajaran, kami ada belajar berkenaan dengan keusahawanan. So, pembelajaran tersebut saya apply di dalam pekerjaan sekarang ni. Begitu juga selain daripada belajar perakaunan, belajar keusahawanan, kami juga belajar berkenaan dengan percukaian, akta syarikat. Menjalankan perniagaan kereta sewa dan pakej pelancongan. Ternyata aliran TVET menjadikan beliau seorang yang lebih bersedia untuk meneroka jauh dalam bidang perniagaan. Ia dibuktikan dengan apa yang diusahakannya kini, di mana NH Travel berupaya menggajikan 10 pekerja yang menguruskan 44 buah kereta sewa. Kelebihan dia di bidang TVET ni adalah dia praktikal dan dia mengikut dia punya modul, dia mengikut peredaran semasa. So maksudnya benda tu laku di pasaran kerja. Sebagai contoh, saya bagi contoh macam dulu kan, sebelum saya masuk Politeknik selepas SPM, saya berharap saya mendapat tawaran di mana-mana universiti lah. Sebab waktu tu agak gah lah bila kita belajar, kau belajar mana? Sekali bila kena tanya kau belajar mana? Politeknik. So agak macam merendah diri. Tapi bila saya Alhamdulillah selama 3 tahun 6 semester kita berada di Politeknik, dan kemudian saya mendapat pekerjaan di Jabatan Kerajaan. Daripada 12 orang intake pada masa itu, batch saya, 8 orang adalah daripada Politeknik. Wah, terus saya rasa waktu tu, oh, inilah Politeknik, dan saya merasa bangga. Dan bila saya bandingkan dengan yang ada 4 orang lagi dan lain-lain tu, kenapa Politeknik ni dia ada market di dalam pasaran kerja, disebabkan dia punya modul dan dia punya ada latihan industri yang disediakan di Politeknik. TVET juga memberi peluang kepada orang kurang upaya, OKU, untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan mereka yang sempurna panca indera. Roy Ritarudin Azril Junaidi tidak menjadikan status OKU-nya sebagai penghalang. Pengalamannya dengan TVET membuktikan anak muda berusia 26 tahun ini mampu berjaya dan pergi lebih jauh dalam kerjaya yang diceburi. Memiliki sijil kemahiran hotel dan catering Politeknik Kota Kinabalu, anak kelahiran Labuan ini sama sekali tidak menoleh ke belakang. Bagi bapanya Azril Junaidi Zahari, 50 tahun, dia menolak tepi tanggapan sesetengah pihak yang merendahkan OKU. Sifatnya yang tegas meletakkan Roy pada kedudukannya hari ini. Daripada awal sampailah ke sekarang, saya tak pernah anggap dia sebagai OKU.
Kami suami isteri mendidik dia dari segi seperti mana anak biasa. Walaupun kami tahu dia ada masalah pendengaran, saya nampak dia sebagai seorang yang independen. Kami insyaAllah berjaya mendidik dia. Berbeza dengan Azril, ibunya Puteri Permata Intan Muhammad Hamdan 46 tahun dalam senyap mengakui sifat Roy seperti anak OKU lain. Kejayaan Roy dapat mengubat dirinya yang terkilan dengan sikap sesetengah masyarakat sebelum ini. Memang awal-awal tu memang dugaan tu memang besar lah, sebab mempunyai anak OKU ni bukannya mudah, sebab cemuhan, makian, pandang rendah. Macam mana kau boleh jaga anak OKU? Boleh ke? Dia boleh bekerja ke? Dia akan sampai ketua kat mak bapak dia ke? Memang pertama tu memang sakit lah. Siapa kita ni manusia, siapa tak pernah terguris kan? Kena kutuk. Diorang tak sebut OKU, cacat. Memang sebelum ya, ni memang seperti budak OKU yang lain lah, yang kena jelaskan, nak kena cakap A to Z. Selepas dia dah bersekolah ni, alhamdulillah dia berubah seperti orang biasa. Memang adalah sedikit yang kena monitor, tapi bagi kami itu dah memang kehidupan dia. Semangat yang sama turut dikongsi Muhammad Hakim Syaiful 22 tahun yang mempunyai misi untuk keluar daripada stigma OKU tidak kompeten. Katanya, golongan sepertinya harus memandang bidang kemahiran sebagai pilihan untuk keluar daripada zon selesa. Biarpun berstatus OKU, ia jelas tidak menghalang dirinya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan individu normal lain. Terpanggil untuk membela nasib golongan OKU, hotel terkemuka di Kota Kinabalu, Shangri-La Tanjung Aru mengorak langkah dengan membuka pintu mereka kepada golongan berkenaan. Ia sebahagian inisiatif Hotel 5 Bintang itu untuk memastikan golongan OKU turut diambil bekerja dalam industri sekaligus membantu mereka menjalani kehidupan harian. Lepasan-lepasan TVET ini mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang asas yang mencukupi untuk melakukan pekerjaan yang di-apply-kan. Ini adalah kerana latihan yang diberikan oleh TVET amatlah merangkumi semua permintaan pekerjaan yang diperlukan, mempunyai kemahiran asas yang mencukupi. Walau bagaimanapun, of course, kita sebagai Hotel 5 Bintang masih perlu memberi latihan yang lebih menyeluruh untuk mencapai standard kami, tapi secara asasnya, secara amnya, kemahiran dorang actually sudah agak baik dan mencukupi. So tidak banyak sangat kita perlu ajar ataupun dilatihkan lagi lah. Bagi memastikan khidmat yang diberikan berada pada tahap maksimum, Shangri-La Tanjung Aru turut memastikan golongan OKU ini menerima kadar upah yang sama seperti pekerja-pekerja normal yang lain. Bakat dan keterampilan dalam menjalankan tugas dititik beratkan Shangri-La dalam memastikan kualiti yang dipamerkan golongan ini berada di tahap yang maksimum. Gaji and benefit yang kami berikan kepada pekerja-pekerja OKU kami adalah sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Tidak ada perbezaan because mereka mampu melakukan pekerjaan tersebut. So, kami memberi dorang gaji dan juga benefit yang samalah. Kita ada we got organize training, latihan sign language for some of our staff, untuk beberapa staff kita supaya dorang dapat berkomunikasi dengan pekerja-pekerja OKU ini. Berdasarkan reputasi yang diberikan, graduan TVET mendapat tawaran yang tinggi daripada pasaran kerja tempatan. Pengalaman itu dikongsi majikan. TVET ini adalah satu saluran yang sangat baik. Bila kita nampak situasi sekarang, teknikal itu sangat pentinglah untuk kita memulakan satu pengalaman kerja ataupun memulakan satu perniagaan. Jadi saya rasa TVET ini satu saluran yang sangat baik untuk kita ambil untuk
memenuhi keperluan pada zaman sekarang. Ya betul, ya memang sangat mengubah. Yang di mana saya bekerja sebagai sebelum ni facility engineering yang melibatkan civil engineering juga, yang mana hospital pun terlibat dengan penyelenggaraan yang civil. So banyak kerosakan-kerosakan yang memerlukan kemahiran civil ni sendiri jugalah. Lulusan daripada TVET ni boleh bersaing, dan kita nampak ini adalah titik mula yang begitu bagus untuk kita mulalah untuk salah satu pekerjaan kita. Bila kita ada TVET, peluang untuk kita untuk mendapatkan kerja-kerja yang berkaitan tu dengan teknikal, dengan kejuruteraan tu agak mudah lah. Gaji atau imbuhan yang kita terima lebih kurang, malah ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Berdasarkan kualiti yang ditawarkan, salah satu syarikat pengurusan fasiliti bersepadu terkemuka di Malaysia, Sedafiat Sendirian Berhad Sedafiat. Syarikat berpengkalan di Kota Kinabalu yang khusus dalam penyediaan perkhidmatan sokongan penjagaan kesihatan bukan klinikal, mengorak langkah dengan mengangkat bidang perkhidmatan sebagai perniagaan utamanya. Ternyata, lulusan TVET mendapat tempat dalam kalangan majikan yang mahukan pekerja berkemahiran tinggi. Sedafiat sendiri sehingga kini telah mengambil 109 lulusan TVET untuk berkhidmat dengan syarikat berdaya maju ini. Ya, saya lihat di dalam syarikat kita ini pun bukan saja mereka ini mampu untuk menjadi pekerja biasa, tetapi ramai juga alumni ataupun graduan daripada politeknik ini sudah memegang jawatan sebagai pengurus fasiliti di hospital-hospital. Dan untuk menjadi seorang pengurus fasiliti di hospital-hospital, kerajaan telah menetapkan bahawa mereka ini juga harus mempunyai sijil kompeten yang boleh dikatakan sebagai advanced diploma, iaitu kursus yang dikendalikan oleh beberapa universiti yang dipanggil sebagai CHFM atau Certified Healthcare Facility Manager. Berdasarkan prestasi dan kualiti yang ditawarkan tenaga kerja TVET, bidang ini sememangnya mempunyai masa depan yang cerah dan perlu ditingkatkan lagi bidang pengkhususannya. Ternyata inisiatif memperkasakan program pendidikan teknikal dan latihan vocational menjadi platform terbaik untuk melonjakkan penghasilan modal insan di negara ini. Menerusi TVET, pelajar diberikan kemahiran yang membolehkan mereka menempatkan diri dalam pasaran kerja serta berjaya dalam bidang keusahawanan, sebagaimana negara-negara seperti Jerman, Korea Selatan yang menjadikan bidang TVET sebagai salah satu sistem pendidikan utama mereka. Maka usaha Malaysia mengukuhkan bidang tersebut sememangnya bertepatan dengan kehendak pasaran, sekaligus menjadikan sumber tenaga kerja di negara ini berkemahiran tinggi dan memenuhi permintaan pasaran.